Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana untuk merangka karangan menggunakan teknik secangkir kopi. Sebelum itu, mari kita ingat kembali cara-cara untuk membancuh kopi. Betul, yang pertama mestilah sediakan sebiji cawan yang bersih. Kedua, masukkan bahan utama iaitu sesudu kopi. Jangan lupa masukkan juga gula. Kemudian masukkan air panas. Hati-hati ya, panas tu. Dah siap secangkir kopi, mestilah kita akan minum. Pegang baik-baik. Ya, mestilah kita akan rasa kopi tu sedap ke, pahit ke, nak lagi ke. Jadi, marilah kita aplikasikan teknik tadi dalam merangka karangan. Kenapa kita digalakkan menggunakan teknik ini? Ya, supaya kita dapat membina isi dan perenggan karangan yang kohesi dan koheren. Maksudnya, isi dalam setiap perenggan saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam satu perenggan juga, ayat antara ayat juga saling berkaitan antara satu sama lain. Untuk yang risau dan takut untuk membina karangan, teknik ini sangat bagus untuk diaplikasikan. Sebab kamu dapat membina sekurang-kurangnya 2 ayat dalam satu perenggan. Untuk yang lebih mahir, kamu dapat membina lebih dari 4 ayat dalam satu perenggan. Ini dia, secangkir kopi untuk merangka satu isi perenggan. Jika ada 6 perenggan, maksudnya kamu perlu sediakan 6 cangkir kopi. Mari kita rangka karangan kita dengan secangkir kopi. Akan ada beberapa kata kunci dalam gambar secangkir kopi ini. Baiklah, tajuk karangan kita ialah bancuh kopi. Jadi kata kunci yang pertama ialah isi penting. Isi penting perlu lihat tajuk. Tajuknya bancuh kopi. Jadi isi pentingnya ialah kopi. Kemudian, cuba lihat asap pada kopi ini. Asap ini seperti bentuk tanda soal. Jadi, huraian kepada isi penting ini boleh jadi berkaitan apa? Contoh apa? Tujuan apa? Tujuan apa bancuh kopi? Kopi apa yang kamu gunakan? Bentuk S pada asap ini juga menunjukkan sebab. Boleh buat huraian berkaitan sebab atau huraian berkaitan kenapa. Jadi kemudian kita lihat pada pemegang cawan ini. Pemegang cawan seperti huruf D. Huruf D ini merupakan kata kunci di mana atau suasana di situ. Huraian berkaitan lokasi. Di mana bancuh kopi? Bagaimana situasi di situ ketika bancuh kopi? Okey. Akhir sekali kita akan minum kopi ini dan tentulah kita akan nilaikan kopi itu. Kita akan rasa kopi itu bagaimana. Harapan kita nak minum lagi tak kopi itu. Jadi semua kata kunci ini berkaitan huraian, berkenaan nilai, berkenaan perasaan, berkenaan harapan. Baiklah, tadi kita telah belajar semua kata kunci di sebalik secangkir kopi. Apa kata sekarang kita cuba tulis karangan ini pula. Jangan lupa baca arahan dulu. Arahannya, tuliskan sebuah karangan tentang pengalaman bercuti di kampung. Jadi, jangan lupa sediakan secangkir kopi. Ingat, perkara pertama ialah isi penting. Isi penting perlu berkaitan dengan soalan tadi. Tulis sebuah karangan tentang pengalaman bercuti di kampung. Jadi isi pentingnya berkenaan pengalaman bercuti di kampung. Ini kita mulakan dengan pendahuluan.
Jadi, isi penting untuk pendahuluan karangan ini ialah pada cuti sekolah tahun lalu, saya dan keluarga telah bercuti di kampung halaman ibu kami. Bercuti di kampung halaman, itu isi penting untuk pendahuluan ini. Apakah huraiannya? Ya, apa? Tujuan apa? Adakah idea untuk menulis tujuan apa? Atau contoh? Jika tiada, kita tinggalkan. Lihat juga kenapa. Kenapa? Sebab. Ada huraian? Jika ada, tuliskan. Ya, sebabnya kami sangat rindu akan datuk dan nenek. Kemudian, huruf D. Pada pemegang itu. Di mana? Ada huraian? Ada. Jadi tuliskan. Kampung kami terletak di negeri Pahang. Suasana di situ. Ada huraian? Ada. Tuliskan. Suasana sepanjang perjalanan ke kampung sangat indah. Okey, ingat lagi tak? Selepas kita sediakan secangkir kopi, apa tujuan utama kita? Ya, mesti kita akan minum kan? Jadi, kita akan rasa dan nilaikan. Adakah huraian tentang nilai? Adakah huraian berkaitan harapan? Jika tiada, tinggalkan. Adakah huraian berkaitan perasaan? Jika ada, tulis. Saya dan adik-beradik saya yang lain begitu teruja untuk bercuti di kampung. Jadi, cuba lihat di sini. Banyak kata kunci di sini kan? Kamu cuma perlu pilih mana yang sesuai untuk ditulis. Setelah menyiapkan rangka karangan ini, maka bolehlah kita menulis satu perenggan. Contoh perenggan pendahuluan yang lengkap ini menggunakan satu cangkir kopi. Mari kita baca bersama-sama pendahuluan yang telah kamu bina tadi menggunakan secangkir kopi. Pada cuti sekolah tahun lalu, saya dan keluarga telah bercuti di kampung halaman ibu kami yang terletak di negeri Pahang. Kami ingin benar bercuti di sana kerana sangat rindu akan datuk dan nenek. Suasana sepanjang perjalanan ke kampung sangat indah. Saya dan adik-beradik yang lain begitu teruja untuk bercuti di kampung. Lihat, ada berapa ayat dalam satu perenggan ini? Betul, ada 4 ayat. Jadi, mudah tak menggunakan teknik ini untuk merangka karangan? Teknik secangkir kopi. Mudah kan? Terima kasih. Banyakkan latihan, rajin belajar, boleh jadi pandai. Jumpa lagi. Assalamualaikum.